Di dalam hadis ini mengisahkan tentang seorang sahabat yang bernama Abu Musa al-Ash'ari bersama dengan rombongannya daripada Yaman bermusafir, berjalan jauh daripada Yaman menuju ke Madinah Al-Munawwarah untuk bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin tahal amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna ya rabbana idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fi an-niyyati wal qawli wal 'amal warzuqna husnal khitam. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suka untuk saya mengingatkan diri tuan-tuan dan puan-puan agar sama-sama kita hadir dan duduk di dalam majlis ilmu dengan hati yang ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, kata baginda Rasulullah, la yashba'u mu'minun min khairin yasma'uhu hatta yakuna muntahahul jannah. Maknanya di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahawasanya antara tanda-tanda kekuatan iman adalah apabila seseorang itu tidak pernah berasa bosan, tidak pernah berasa cukup dengan kebaikan yang didengarinya, bahkan sentiasa mahu mendengarnya. Sehinggalah dia dimatikan oleh Allah lalu dimasukkan ke dalam syurga. Maka hadis ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggalakkan seseorang itu hadir, duduk dan menuntut ilmu agama meskipun ianya sesuatu perkara yang pernah didengarinya. Kerana ilmu agama sebanyak mana pun kita mendengarinya, ia tetap merupakan satu kebaikan. Ia tetap merupakan salah satu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupa sama-sama hadir dan duduk di dalam majlis ilmu ini dengan mengikhlaskan niat kerana Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini insya-Allah taala kita akan membacakan sebuah hadis yang mana hadis ini ianya diriwayatkan oleh 3 orang perawinya, antaranya Al-Imam Al-Bukhari. Selain itu diriwayatkan juga oleh Al-Baihaqi dan juga diriwayatkan oleh Ibnul Jarud. Maka ada 3 orang yang meriwayatkan hadis ini. Di dalam hadis ini mengisahkan tentang seorang sahabat yang bernama Abu Musa al-Ash'ari bersama dengan rombongannya daripada Yaman bermusafir, berjalan jauh daripada Yaman menuju ke Madinah Al-Munawwarah untuk bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Untuk apa mereka bermusafir dengan jarak yang begitu jauh? Kalaulah dikira dengan zaman kita ianya jauh, apatah lagi di zaman tersebut. Maka untuk apakah mereka bermusafir jauh-jauh mendatangi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu berada di Madinah Al-Munawwarah. Baik, maka setibanya Abu Musa Al-Ash'ari yang mengetuai rombongan tersebut melihat dan berjumpa dengan Rasulullah, katanya, "Ji'naka ya Rasulullah linatafaqqaha fid din." Kata Abu Musa, kami mendatangimu wahai Rasulullah untuk mempelajari ilmu agama. Maka untuk apakah mereka bermusafir sejauh itu? Hanya untuk menuntut ilmu agama. Di sini para ulama menjadikan hadis ini salah satu daripada dalil yang menunjukkan bahawasanya permusafiran sejauh mana sekalipun, sekiranya ia merupakan permusafiran untuk menuntut ilmu agama, maka ianya permusafiran yang dipuji di sisi syarak. Dan ini bertepatan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kharaja fi talabil ilmi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Kata Nabi, barang siapa yang menelusuri satu jalan di dalam menuntut ilmu agama, Allah Ta'ala permudahkan baginya jalan menuju ke syurga. Ataupun dalam hadis yang lain, kata Nabi kepada sahabatnya Abu Dhar Al-Ghifari, "Ya Aba Dhar, la an taghduwa fatata'allama ayatan min kitabillah khairul laka min an tusalliya mi'ata raka'ah wa la an taghduwa fatata'allama baban min al-ilm khairul laka min an tusalliya alfa raka'ah." Kata Nabi dalam hadis ini ketika memberi wasiat dan pesanan kepada sahabatnya Abu Dhar, kata Nabi, "Wahai Abu Dhar, sekiranya engkau keluar, yakni daripada rumah berpagi-pagian, keluar di waktu pagi untuk mempelajari satu ayat daripada Al-Quranul Karim, pahalanya lebih afdal daripada kamu menunaikan salat sunat sebanyak 100 rakaat. Dan sekiranya kamu keluar berpagi-pagian untuk mempelajari satu bab daripada ilmu agama, maka itu lebih baik daripada engkau menunaikan salat sunat sebanyak 1000 rakaat." Ini hadis yang mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi galakan kepada Abu Dhar untuk keluar, berjalan, bermusafir dan tidak melepaskan peluang untuk menuntut ilmu agama. Hari ini kalau ada orang yang sanggup bermusafir jauh-jauh hanya untuk melihat air terjun di sebuah tempat. Sebahagian orang mungkin dia musafir sampai ke luar negara hanya untuk memegang salji, ataupun melihat gunung yang cantik, ataupun melihat matahari yang terbenam. Maka begitu juga sekiranya seseorang itu dia bermusafir untuk menuntut ilmu agama, nescaya dia mampu, dan permusafiran itu ianya pastinya diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka bila mana kata Abu Musa Al-Ash'ari, "Ji'naka ya Rasulullah linatafaqqaha fid din." Kami mendatangimu wahai Rasulullah untuk memahami ataupun mempelajari sesuatu di dalam ilmu agama. Maka Abu Musa Al-Ash'ari ini beliau bertanya kepada Nabi dengan beberapa soalan. Ada beberapa soalan
yang berkait dengan ilmu agama ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka soalan yang pertamanya apakah ia? Katanya, fa'ambi'na am bad'il amri ma kan. Apa maknanya? Maksudnya kata Abu Musa, maka wahai Rasulullah, khabarkan kepada kami apakah makhluk yang pertama yang diciptakan oleh Allah. Itu soalan yang pertamanya. Sebelum beliau meneruskan dengan soalan-soalan yang lain. Maka sebelum menjawab soalan tersebut, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendahulukan dengan muqaddimah. Yani sebelum Nabi jawab persoalan tadi, Nabi menyebutkan dahulu akan satu kenyataan ataupun satu perkara yang lebih penting untuk diketahui ataupun diingati sebelum Nabi menjawab soalan tersebut. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairuh. Ini Nabi belum jawab lagi. Tapi Nabi kata apa? Kana Allah. Kana Allah maknanya Allah itu ada sejak azali. Walam yakun syai'un ghairuh. Dan tidak ada yang azali melainkan Allah. Apa kata Nabi? Kata Nabi, Allah itu dia azali. Dan tidak ada yang azali melainkan Allah. Maka apakah yang difahami daripada muqaddimah yang disebutkan oleh Nabi ini? Perkataan azali ini tuan-tuan, di dalam ilmu aqidah, bila mana kita kata Allah itu zatnya azali, maknanya Allah itu kewujudannya tanpa permulaan. Bila mana kita kata azali, jika kita nisbahkan azali ini kepada Allah, maknanya yang wujudnya tanpa permulaan. Kerana itu Nabi kata, yang azali hanyalah Allah. Kata Nabi, Allah itu azali dan tidak ada yang azali melainkan Allah. Maknanya Allah Ta'ala ada, Allah Ta'ala wujud dan tidak ada permulaan bagi kewujudannya. Allah telah pun ada sebelum adanya segala sesuatu. Ini yang difahami daripada kata-kata baginda. Maknanya Allah, kita faham daripada hadis ini, Allah itu ada sebelum adanya alam, sebelum adanya ciptaannya, sebelum adanya langit, bumi, para malaikat, sebelum adanya Al-Kursi, sebelum adanya Arash, sebelum adanya syurga, sebelum adanya neraka, sebelum ada segala sesuatu daripada ciptaan Allah, Allah telah pun ada. Ini yang difahami daripada sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah mana Nabi dah memulakan dengan muqaddimah itu, maknanya dah faham, ya, yang azali itu hanyalah Allah, yang tiada permulaan bagi kewujudannya hanyalah Allah, maka difahami bahawasanya segala sesuatu selain Allah ada permulaan bagi kewujudannya. Maka Nabi pun kata, wa kana arshuhu 'alal ma'. Barulah Nabi jawab soalan sahabat tadi yang tanya, apakah makhluk yang pertama yang diciptakan? Barulah Nabi menjawab, setelah mana Nabi katakan Allahu wa lam yakun syai'un ghairuh, barulah Nabi kata wa kana arshuhu 'alal ma'. Maknanya, dan arash Allah terletak di atas
air. Maka difahami daripada hadis ini, kata para ulama, bahawasanya makhluk yang pertama yang diciptakan oleh Allah adalah air. Kerana Nabi mengkhabarkan Allah Ta'ala menjadikan arash itu di atas air. Maknanya air itu tapak baginya. Maka kata para ulama, di dalam sesuatu perkara, sesuatu yang menjadi tapak itu yang dibina terlebih dahulu sebelum sesuatu yang dibina di atasnya. Maka difahami daripada hadis ini bahawasanya makhluk yang pertama yang diciptakan oleh Allah adalah air, kemudian arash, kemudian barulah Nabi khabarkan kemudiannya adalah al-lauhul mahfuz, kemudiannya al-qalam, kemudiannya bumi, syurga dan neraka, dan begitulah seterusnya. Langit dan bumi. Makhluk-makhluk yang lain. Maka muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini mengandungi intipati makna yang sangat penting, kerana sekiranya kita memahaminya dengan baik, nescaya kita akan mengetahui bahawasanya segala sesuatu selain Allah ada permulaan bagi kewujudannya. Kerana apa? Kerana semuanya diciptakan oleh Allah. Semuanya diadakan daripada tiada menjadi ada. Maka ini semua air, arash Allah, langit, bumi, ini semua kewujudan ataupun makhluk yang ada permulaan baginya. Sebab itu secara mudahnya kita katakan yang azali hanyalah Allah. Dia sahaja wujudnya tanpa ada permulaan. Kerana itu haram dan dilarang sama sekali soalan. Tak boleh kita tanya misalnya, bilakah bermulanya kewujudan Allah? Ini tidak boleh ditanya soalan seperti ini. Kerana soalan bilakah wujud, bilakah ada, ia hanya disoalkan pada sesuatu yang ada permulaan bagi kewujudannya. Adapun Allah Subhanahu wa taala, Dia yang azali, Dia yang tiada mula bagi kewujudannya, tidak ditanya bilakah kewujudannya. Sama juga soalan yang ini juga dilarang untuk ditanyakan bagi Allah. Contohnya sebahagian golongan etis, golongan yang ingin mempersendakan agama Islam, ada sebahagian mereka kata apa? Mereka kata, okey, kalaulah Allah yang menciptakan segala sesuatu, siapa yang menciptakan Allah? Ini soalan yang tidak boleh ditanya. Kerana apa? Kerana soalan siapakah yang mencipta, siapakah yang mencipta perkara ini contohnya, ia hanya dituju pada perkara yang diciptakan, iaitu makhluk, ciptaan Allah, seperti kita, seperti sekalian alam. Adapun Allah Subhanahu wa taala, Dia yang mencipta, maka tidak ditanya siapakah yang menciptakannya. Baik. Maka Allah telah pun ada sejak azali dan tidak ada yang azali melainkan Allah. Allah telah pun ada sebelum adanya langit. Allah telah pun ada sebelum diciptakan bumi. Allah telah pun wujud sebelum adanya arash dan segala ciptaan Allah yang diciptakan setelah itu. Maka ini antara perkara yang penting untuk kita fahami berkaitan dengan makna keazalian Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita bercakap tentang arash, arash itu apakah ia? Kata Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, seperti mana yang juga warid daripada hadis, arash ini kata beliau, al-arshu saqful jannah.
kata beliau, arash ini adalah bumbung ataupun atap bagi syurga. Arash itu, kata beliau, bumbung bagi syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seperti mana yang warid di dalam hadis dan juga di dalam Al-Quranul Karim, bahawasanya arash itu bentuknya seperti sesuatu yang berbentuk segi empat, yang ada 4 kaki baginya, seperti sebuah katil yang ada 4 kaki baginya. Berdalilkan firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran yang mengkhabarkan bahawasanya arash itu sekarang ditanggung oleh 4 malaikat. Kemudian pada hari akhirat kelak akan ditanggung oleh 8 malaikat. Ini seperti mana yang disebutkan dalam surah Al-Haqqah tentang arash yang ditanggung oleh para malaikat. Kemudian arash ini merupakan makhluk yang paling besar yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak ada makhluk yang lebih besar daripadanya. Dalilnya berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat tentang perbandingan saiz antara langit dunia, langit yang pertama yang kita lihat di siang hari yang berwarna biru cantik itu, dengan perbandingan dengan apa? Dengan Al-Kursi. Kan kita baca dalam ayat kursi, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Al-Kursi juga salah satu makhluk Allah yang berada di atas. Maka bila ditanya perbandingan antara langit yang kita melihatnya seluas mata memandang ini, kalau nak dibandingkan dengan kursi, besar mana perbandingannya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kal khatam bi ardil falah. Maknanya perbandingan langit yang kita lihat seluas mata memandang ini, kalau nak dibandingkan dengan Al-Kursi, seumpama cincin yang dilontarkan di tengah-tengah padang pasir. Maknanya perbandingan yang begitu jauh. Nak kata besarnya Al-Kursi jika nak dibandingkan dengan langit dunia ini. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fadlul 'arsy 'ala al-kursi ka fadlil falati 'ala al-khatam. Kata Nabi, adapun perbandingan arash dengan Al-Kursi seumpama padang pasir, di tengah-tengahnya cincin. Nak kata walaupun kursi itu besar daripada langit ini, arash itu berganda-ganda lebih besar daripadanya. Kerana itu makhluk yang paling besar yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah arash. Kerana itu tuan-tuan, kalau kita baca dalam Al-Quran, banyak kali disebut arash, tentang arash. Banyak kali dinyatakan bahawasanya Allah yang menguasai arash. Kenapa diulang-ulang berkali-kali tentang penguasaan Allah terhadap arash? Ini bagi menzahirkan kekuasaan Allah. Ini bagi menyatakan bahawasanya kalaulah Allah Ta'ala menguasai sebesar-besar makhluk, apatah lagi makhluk yang lebih kecil daripada arash. Kerana itu banyak diulang berkali-kali di dalam Al-Quran ayat yang berkait tentang arash, bagi menzahirkan kekuasaan Allah yang menguasai sebesar-besar makhluk ciptaannya. Baik. Kemudian bila mana kita bercakap tentang arash lagi, warid di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan dengan lafaz yang lain juga ada diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahawasanya arash itu di atasnya
terdapat sebuah kitab yang tertulis di atasnya inna rahmati sabaqat ghadabi, ataupun setengah riwayat kata inna rahmati ghalabat ghadabi. Maknanya di atas arash itu Nabi mengkhabarkan terdapat satu makhluk, iaitu kitab yang tertulis padanya sesungguhnya rahmat Allah lebih luas daripada azabnya. Itu mafhum daripada hadis tersebut. Maka dan sebahagian ulama mengatakan Al-Lauhul Mahfuz juga berada di atas arash. Dan cuma ini perbezaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang kata Al-Lauhul Mahfuz itu di bawah arash, ada yang kata di atasnya. Apapun warid dalam hadis, yang terdapat di atas arash itu adalah sebuah kitab yang tertulis inna rahmati sabaqat ghadabi. Baik, maka muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini semua adalah makhluk ciptaan Allah. Arash, al-kursi, langit, ini semua ciptaan Allah yang sebelumnya tiada kemudian diadakan, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini sangat penting kita berhati-hati dan perlu kita menekuni ilmu aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Barang siapa yang memahami akan perkara yang kita sebutkan ini, difaham Allah itu azali, tidak ada yang azali melainkan Allah. Adapun selainnya semuanya makhluk, semuanya tiada kemudiannya diadakan setelah itu. Jika kita faham akan perkara ini, maka sewajarnya kita berhati-hati dengan dakwaan sebahagian golongan yang memahami ayat-ayat mutasyabihat ataupun hadis-hadis yang mutasyabih dengan makna yang literal, dengan makna yang zahir, sehingga mereka percaya Allah itu pun berada di atas arash. Ini adalah fahaman golongan mujassimah, golongan yang menjisimkan Allah Ta'ala, yang menyamakan Allah dengan makhluk. Maka bagaimana dikatakan Allah berada di atas arash, sedangkan Nabi mengkhabarkan bahawasanya di atas arash itu terdapatnya sebuah kitab seperti mana yang warid di dalam hadis? Maka adakah dia mengatakan Allah bersama dengan kitab tersebut di atas arash? Ini tidak layak dikatakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ayat-ayat yang mereka dakwakan konon-kononnya dalil yang menunjukkan Allah di atas arash, seperti firman Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, ataupun firman Allah Amintum man fis sama. Ayat-ayat ini sudah lama diterangkan dan ditakwilkan oleh para ulama. Maka hati-hati daripada orang yang mendakwa konon-kononnya Allah tinggi berada di atas arash, wal'iyazu billahi ta'ala. Tidak dikatakan kepada Allah, tidak disifatkan kepada Allah dengan mengambil satu kadar daripada ruang kosong sebagai tempatnya. Tidak dikatakan kepada Allah bertempat, kerana tempat itu pada asalnya adalah ciptaannya. Allah Ta'ala, apa kita kata dalam hadis yang pertama tadi, Allah Ta'ala dia telah pun wujud sebelum adanya tempat, sebelum adanya langit, sebelum adanya arash. Allah wujud tanpa berada di mana-mana tempat, tanpa berada di arash, tanpa berada di langit. Begitu juga setelah mana Allah menciptakan makhluk tersebut, dia tetap wujud tanpa bertempat. Dan mustahil setelah dia menciptakan makhluknya, dia berhajat kepada makhluk sebagai tempat baginya. Wal'iyazu billah. Ini bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Maka muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita ni sekarang berada dalam bulan Rajab. Apa biasanya yang kita akan sering kali mendengar bila masuknya bulan Rajab? Kita akan mendengar tentang peristiwa Al-Isra dan Al-Mi'raj. Dan saya tidak pun berhasrat untuk bercerita tentang cerita Al-Isra dan Al-Mi'raj daripada awal sampailah ke penghujungnya. Tidak. Cuma saya mahu meng-highlightkan satu perkara yang penting, yang berkait rapat dengan apa yang kita bicarakan pada awal tadi. Di dalam peristiwa Al-Isra dan Al-Mi'raj, Al-Isra kita nak tumpukan pada peristiwa Al-Mi'raj. Kerana peristiwa Al-Mi'raj ini menceritakan tentang naiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke langit, beberapa lapisan langit di atas, sehingga diperlihatkan kepada baginda keajaiban daripada makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala seperti Sidratul Muntaha dan makhluk-makhluk yang selainnya. Antara perkara yang berlaku ketika mana Nabi dimi'rajkan di tempat yang tinggi di atas sana, Nabi menerima perintah salat, difardukan ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam dengan kefarduan salat 5 waktu. Maka di sini bagaimana kita tahu Nabi difardukan ke atas baginda pada malam tersebut dengan kefarduan salat? Daripada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, yang mana kata Nabi dalam sebuah hadis yang panjang, baginda sallallahu alaihi wasallam diwahyukan ke atas baginda dengan kefarduan salat. Baik, kalau tuan-tuan melihat kepada hadis tersebut yang kita biasa dengarlah, mula-mula Nabi difardukan dengan 50 waktu kan, kemudian turun bertemu dengan Nabi Musa, dikurangkan, Nabi Musa minta agar ianya dikurangkan sampailah penghujungnya menjadi 5 waktu sahaja. Maka di sini ada satu benda yang saya cuba untuk memberi peringatan, meskipun saya kira barangkali tuan-tuan dah faham, mungkin dah biasa dengar perbahasan ini, tapi sebagai ulang kaji dan peringatan bersama, saya kira penting untuk disebutkan. Iaitu bila dikatakan Nabi berulang alik, Nabi naik turun sampai daripada 50 menjadi 5 sahaja. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahawasanya bila mana baginda turun bertemu dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan mengkhabarkan bahawasanya difardukan ke atas umat baginda 50 waktu, apa kata Nabi Musa? Kata baginda, irji' ila rabbik was'alhu at-takhfif. Apa maknanya? Maknanya balik semula. Hendaklah kamu kembali semula ke tempat tersebut dan mintalah dikurangkan. Maka Nabi naik lagi, kemudian turun, dan begitulah sampai jadi 5. Persoalan di sini, Nabi berulang alik dari mana ke mana? Maka bukan maknanya hadis ini, walaupun Nabi Musa kata di dalam bahasa Arab, irji' ila rabbik, bukan bermakna Nabi Musa kata balik semula ke tempat yang ada padanya Allah dan minta daripadanya agar dikurangkan. Bukan itu maknanya. Bahkan yang dimaksudkan oleh baginda seperti mana yang telah diterangkan oleh para ulama, irji' ila rabbik, sebahagian ulama mengatakan kau kembali semula ke tempat yang engkau telah melakukan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kerana ketika mana baginda naik daripada satu lapisan sampailah naik ke syurga, Rasulullah diperintahkan untuk diwahyukan untuk berada di sesebuah tempat
untuk menerima wahyu daripada Allah. Nabi diperintahkan untuk berada di sesebuah tempat untuk menerima wahyu daripada Allah. Dan di situ baginda melakukan munajat. Munajat ini maknanya Nabi berzikir, Nabi memperbanyakkan doa kepada Allah. Ketika itulah, ketika mana Nabi berzikir dan bermunajat kepada Allah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara perkara yang berlaku kepada baginda ketika itu, dibukakan hijab daripada pendengaran baginda, lalu baginda mendengar kalam Allah Ta'ala yang azali, yang mana kita kata kalam Allah ni tak sama macam makhluk. Kalau kalam makhluk itu bersuara, ianya berhuruf, berbahasa, maknanya baginda mendengar kalam Allah yang tidak bersuara, yang tidak berhuruf, yang tidak berbahasa. Lalu baginda memahami daripadanya akan perintah dengan kefarduan solat. Begitu yang berlaku. Bagaimana, kalau soalannya bagaimana Nabi difardukan dengan kefarduan solat? Jawapannya baginda mendengar kalam Allah Ta'ala yang azali, yang tidak serupa dengan kalam makhluk, lalu difahami daripadanya akan perintah solat. Dan bukan bermakna Allah berada di tempat tersebut. Tidak. Ini seperti mana yang diterangkan oleh Al-Imam Nawawi. Saya sempatlah sebelum datang ke sini membawa beberapa buah kitab yang disebutkan oleh para ulama sejak zaman dahulu, yang menerangkan tentang apakah makna hadis Nabi berulang-alik, bawah ke atas, bawah ke atas. Contohnya Al-Imam Nawawi di dalam kitabnya Sahih Muslim, Al-Imam Nawawi ketika mana mensyarahkan hadis ini, kata beliau, farji' ila rabbik fas'alhu at-takhfif, qala falam azal arji' baina rabbi tabaraka wa ta'ala wa baina Musa alaihi salatu wassalam. Apa kata Nabi, apa kata Al-Imam Nawawi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faraja'tu ila rabbi, aku kembali semula ke tempat itu. Kata Al-Imam Nawawi, ma'nahu raja'tu ila al-mawdi' alladhi najaitu minhu awwala fa najaitu fihi thaniya. Kata Al-Imam Nawawi, maksud Nabi kembali semula naik ke atas, kembali ke tempat yang Nabi bermunajat kepada Allah buat kali pertama tadi. Nabi naik semula untuk bermunajat buat kali yang kedua. Maka tempat yang dimaksudkan, yang dinaiki oleh Nabi itu tempat yang Nabi melakukan munajat kepada Allah Ta'ala. Bukan bermakna tempat itu, di situ adanya Allah, wal'iyazubillah. Kerana Allah Ta'ala disucikan daripada bertempat. Ini pula kitab yang dikarang oleh Mulla Ali Al-Qari, mensyarahkan kitab bagi Al-Qadhi Iyad yang dinamakan sebagai Syarhus Syifa. Ini para alim, kitab yang masyhur di kalangan para ulama pun menerangkan perkara yang sama dalam firman, dalam sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, faraja'tu ila rabbi. Dia menukilkan daripada Imam An-Nawawi perkara yang sama. Kembali semula kepada Tuhanmu, bukan maknanya kembali semula ke tempat yang ada padanya Tuhanmu, tetapi kembali ke tempat yang kamu melakukan munajat kepada Allah. Adapun ini kitab Al-Imam Al-Qushairi yang dinamakan sebagai kitab Al-Mi'raj, pun dia menyebutkan tentang menjawab persoalan. Kata beliau, fa in qila fahal yadullu halul mi'raj ala anna al-ma'buda subhanahu fi jihati fawq haitsu raqahu ila jihati fawq, qila la yadullu ala dhalik, bal al-qadimu subhanahu laysa lahu nahwun wala haddun wal kaunu fil makan fi wasfihi muhal wa qad kana ta'ala wala makan wa huwa al-ana ala ma alayhi kan.
Kata Al-Imam Al-Qushairi, sekiranya dikatakan, kata beliau, kalaulah ada orang kata, adakah peristiwa Al-Mi'raj menunjukkan bahawa Allah itu berada di arah yang atas? Kata beliau, tidak. Peristiwa itu bukan dalil yang menunjukkan akan perkara tersebut. Kenapa? Katanya, kerana Allah tiada baginya arah dan tiada baginya sempadan. Adapun menyifatkan makhluk pada tempat, itu perkara yang boleh diterima. Adapun menyifatkan Allah, Tuhan, pada tempat, itu adalah mustahil. Kerana apa mustahil? Katanya lagi, kerana Allah Ta'ala telah pun ada sebelum adanya tempat, dan dia setelah menciptakan tempat, tetap ada tanpa bertempat. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qushairi. Begitu juga kitab ini Rawdatul Talibin, kitab Al-Imam An-Nawawi, sama juga. Ini kitab yang dikarang oleh Al-Hafiz Ibn Dihyah, seorang alim hadis yang besar. Di dalam kitabnya Al-Ibtihaj fi Ahadithil Mi'raj, yang menerangkan tentang makna hadis peristiwa Mi'raj. Sebab hadis yang menceritakan tentang perintah Nabi, Nabi diperintahkan dengan kefarduan salat, ia sebuah hadis yang panjang. Maka para ulama mengarang kitab untuk menghuraikan makna hadis tersebut. Begitu juga dalam tafsir At-Tabari juga disebutkan. Begitu juga dalam kitab Irsyad As-Sari karangan Al-Imam Shihabuddin Al-Qastallani, ketika mensyarahkan Sahih Al-Bukhari, juga menyebutkan perkara yang sama. Maka muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau tuan-tuan mahu melihat di dalam kitab ulama Melayu kita, boleh melihat kepada kitab Syekh Abdullah bin Dawud Al-Fatani yang berjudul Kifayatul Muhtaj, juga menyebutkan dan menceritakan bagaimana berlakunya peristiwa Al-Isra dan Al-Mi'raj. Maka saya simpulkan bahawasanya peristiwa Al-Mi'raj, kalau ada orang tanya, apakah tujuan Nabi naik ke atas? Jawapannya terdapat dalam firman Allah Ta'ala, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Apa kata Allah? Linuriyahu min ayatina. Maknanya untuk diperlihatkan kepada baginda tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekiranya ada yang bertanya, apakah tujuan baginda dimi'rajkan ke atas langit selain daripada perintah solat dan sebagainya? Antara hikmahnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan, Nabi naik ke atas bagi Allah Taala mahu memuliakan baginda dengan memperlihatkan keajaiban-keajaiban daripada makhluk ciptaan Allah yang berada di alam yang atas. Dan Mi'raj bukannya dalil yang menunjukkan konon-kononnya Allah Ta'ala itu berada di atas, kerana Allah Ta'ala itu disucikan daripada bertempat. Dia ada tanpa bertempat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengurniakan kepada kita akan kefahaman yang benar tentang perkara ini, kerana ia melibatkan akidah, kepercayaan orang-orang Islam yang ianya telah lama disebutkan oleh para alim ulama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita di dalam bulan Rajab dan Sya'ban dan menyampaikan kita sehingga ke bulan Ramadan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.